Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita berkata Imam al-Allamah Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada petang Selasa 18 Zulqa'dah tahun 545 Hijriah seperti berikut. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla sajalah ahli untuk ditakuti dan diharapkan sekalipun dia tiada mencipta syurga ataupun neraka. Taatilah dia kerana mencari keredaannya, bukan kerana inginkan balasannya atau takut pada seksanya. Mentaatinya ialah dengan menurut perintahnya dan menjauhi segala larangannya beserta sabar terhadap ketentuannya. Bertaubatlah kepada Allah, menangis di hadapannya, rendahkan diri kamu kepadanya dengan mengeluarkan air mata pedih serta perasaan hati yang pilu. Ingatlah, tangisan itu adalah ibadat, dan yang demikian itu adalah sama dengan menghina diri dengan berlebih-lebihan. Jika engkau mati dalam keadaan bertaubat, sedang niatmu baik dan amalanmu pula bersih, kelak keadaan yang semacam inilah yang akan membuahkan faedah buat dirimu. Dan mudah-mudahan Tuhan akan memberimu balasan orang-orang yang teraniaya. Kerana di sana, yakni hari kiamat, tidak ada yang namanya belas kasihan dan rahmat lagi ke atas para orang yang soleh terhadapnya. Hendaklah engkau mencintai Tuhan di dunia dan di akhirat. Jadikan cinta ini suatu hal yang terpenting sekali buat dirimu. Ini sangat perlu buatmu, kerana dia sajalah yang bakal mendatangkan faedah buat dirimu. Semua manusia mahukan kepentingan itu buat diri mereka, tetapi Tuhan mahukan kepentingan itu buat dirimu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara pesanan pada majlis yang ke-19 oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah ialah takut kepada Allah, menangis kerana Allah, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, dan memahami maksud dan makna pengabdian kepada Allah, bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, kerana dia adalah Allah. Kan dia adalah Allah yang menciptakan, dialah namanya Allah yang memberi rezeki kepada kita, dialah yang namanya Allah yang padanya kita akan kembali. Maka andai kata Allah Ta'ala tidak ciptakan syurga sekalipun, andai kata Allah Ta'ala tidak ciptakan neraka sekalipun, maka kita mesti dan wajib takut kepada Allah dan mengharapkan hanya kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala lah ahli untuk ditakuti, yakni yang sebenar untuk ditakuti, yang sebenar untuk digantungkan segala harapan. Kemudian kata Syekh, taatilah Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, melakukan semua yang disuruh. Yang kedua, meninggalkan semua yang dilarang. Yang ketiga, sabar dengan segala qada dan qadar. Maka ini asas taat pada Allah, dan ini ialah asas taqwa, dan inilah asas seorang yang bernama hamba Allah yang sebenar, iaitu dia akan melaksanakan perintah Allah, dia akan meninggalkan larangan Allah, dan dia bersabar dengan segala ketentuan atau qada dan qadar. Kemudian kata Syekh, bertaubatlah kepada Allah, menangis di hadapannya,
kerana tangisan itu adalah ibadat. Tangisan itu cara seorang hamba untuk mendapat belas kasihan Allah. Dan tangisan itu satu cara bagi menunjukkan kelemahan seorang hamba di hadapan Allah. Dan tangisan itu satu cara untuk menzahirkan lemahnya hamba, hinanya hamba di hadapan Allah. Dan tangisan itu juga satu cara untuk mendapat kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Kerana Allah Ta'ala suka orang yang menangis. Siapa yang menangis kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun air mata dia keluar sebesar kepala lalat sekalipun, sekecil-kecilnya, maka ia akan memadamkan kemurkaan Allah padanya dan juga api neraka. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi rahmatullahi alaihima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin mu'minin takhruju min 'ainihi dam'atun wa in kanat misla ra'si dzubab min khasyatillah." Tidak ada mana-mana orang beriman yang keluar daripadanya walaupun setitik air mata sebesar kepala lalat. Ini sekecil air mata, sikit je. Kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan Allah menjadikan sebab itu diharamkannya daripada memasuki api neraka. Itu disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yalijun nara ahadun, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fi dhar. Tidak mungkin akan masuk neraka seorang lelaki yang menangis kerana takutkan Allah, sebagaimana susu tidak akan kembali kepada tempat susunya. Itu mustahil. Kalau susu yang keluar daripada kambing atau dari lembu nak masuk balik, boleh tak? Tak boleh masuk. Demikian mustahil seorang itu masuk neraka kalau dia menangis kerana takutkan Allah. Sebab itu ibadat menangis ini satu ibadat yang mulia, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ, dan mereka menundukkan, mereka sujud kepada Allah dalam keadaan menangis. Dan keadaan menangis, وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, dan bertambah khusyuk mereka. Mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menangis kerana takutkan Allah. Sebab itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, dia kata, setitis air mata lebih aku suka daripada derma 1000 keping duit emas. Kalau aku mampu mengeluarkan walau setitik air mata kerana takutkan Allah, nescaya itu lebih aku suka daripada derma 1000 keping duit emas. Bayangkan kelebihan orang-orang yang menangis. Sebab itulah Allah Ta'ala memuji mereka yang menangis. Dan menangis ini datang dengan sebab khusyuk seseorang. Seorang bila dia khusyuk, dia akan datang rasa menangis. Tak khusyuk, dia tak akan datang. Sebab itu di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hati yang tak khusyuk. Tak ada orang lalai yang menangis, tak ada. Tetapi kalau seorang tu khusyuk, khusyuk dalam solat, khusyuk dalam zikir, khusyuk dalam bacaan Quran, khusyuk dalam mentaati Allah, nescaya dia akan mudah menangis. Tapi untuk mendapatkan khusyuk ini, kata ulama, ia mesti hadir pada orang yang hati yang lembut. Sebab seorang yang tak menangis kesannya daripada hati yang keras. Kata ulama, bila hati atau bila mata kamu membeku dan membatu daripada air mata, itu tanda hati kamu yang membatu, yang keras. Dan orang yang hatinya keras paling jauh daripada Allah. Orang yang hatinya keras, al-qalbu qasi, itu orang yang hati keras, dia paling jauh daripada Allah. Dan dia tak akan dapat khusyuk. Sebab khusyuk itu tanda orang terdekat dengan Allah. Sebab itu kita berusaha berdoa supaya Allah memberikan kepada kita tangisan kerana takut kepadanya, tangisan kerana rindu kepadanya, tangisan kerana cinta kepadanya, tangisan kerana berharap kepadanya, tangisan kerana gembira dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tangisan kerana kita bimbang dan takut apa yang akan berlaku pada hari kiamat kelak. Sebab itu ada seorang ulama namanya Atha As-Sulami atau As-Salimi, seorang tabi'in yang masyhur. Bila dia sentiasa menangis dan bersedih, dan orang kata, "Wahai Atha,
Asyik menangis je, kenapa? Lalu dia kata, celaka kamu. Kamu tanya aku kenapa sentiasa menangis, sedangkan mati sedang menunggu di batang leherku, dan kubur menanti sebagai tempat kediamanku, dan hari kiamat tempat aku berdiri nanti di atas jambatan sirat yang merentasi neraka jahanam yang akan aku lalui, dengan keadaan aku tak tahu macam mana nasib aku dalam situasi ini. Tuan, gila kita tak menangis. Ya, kalau dalam bahasa gila tak menangis kamu, sedangkan malaikat maut dekat dengan kita. Bagaimana kita tak menangis sedangkan kubur bakal menjadi rumah kita? Bagaimana kita tak menangis sedangkan kiamat nanti kita akan berdiri di hadapan Allah, ditanya setiap perbuatan? Bagaimana kita tak menangis sedangkan nanti kita akan melintasi jambatan yang merentasi atas neraka? Sedangkan kita tak tahu apakah kita selamat ataupun tidak. Kita tak tahu selamat ke tak. Tiba-tiba kita tak nak nangis. Tuan-tuan, kita kalau esok duit tak ada, kita dah rasa nak menangis. Kita tuan-tuan duk fikir 2-3 hari mendatang ni, masalah-masalah kita dah rasa nak menangis. Walau ia cuma masalah sekejap. Kita duk fikir anak-anak kita macam mana masa depan, dah menangis. Walau ia satu benda yang tidak ada satu ketakutan pun yang perlu kita bimbang. Sedangkan Allah Ta'ala menjamin siapa pun duduk kat dunia ni, Allah dah jamin rezekinya, Allah dah jamin kehidupannya. Tapi kita duk fikir benda tu lah. Anak saya Ustaz, periksa tak ada periksa, tak ada CJ. Macam mana nak kerja? Nangis dia. Ya, jangan bimbang kerjanya, rezeki Allah Ta'ala dah catat. Tapi bimbang bagaimana laluan-laluan kita nanti. Bagaimana ibadat-ibadat yang mungkin kita terlepas peluang melakukannya. Ada seorang tabi'in, namanya Amir bin Abi Qais radhiyallahu ta'ala. Waktu dia dekat nak mati, dia nangis. Orang kata, Tuan, kenapa Tuan nangis? Dia kata, aku menangis bukan sebab tinggal dunia ni. Aku menangis kerana peluang aku untuk berpuasa di tengah hari yang panas terik sudah pun hilang. Aku menangis kerana terlepas peluang untuk qiyam pada malam yang sejuk. Kerana 2 amalan ni besar pahala. Berpuasa pada hari panas yang terik, besar pahala dia. Dan qiyam mulai pada malam yang sejuk. Pahalanya besar sebab biasanya malam kalau sejuk, tidurnya lebih lena. Malam kalau sejuk, tidurnya lebih lena. Dan kalau panas terik, memanglah kita tak akan puasa. Panas sangat. Lalu kata Amir, kedua-dua amalan ini aku terlepas, aku bimbang. Peluang. Mereka menangis kerana peluang terlepas. Kita tuan-tuan menangis kita bercampur-campur jenis dan tujuan. Setengah ulama, namanya Yazid bin Maisarah rahmatullahi alaih. Dia kata al-buka min sab'ati asya'. Menangis ni ada 7 jenis. Ada 7 jenis menangis. Menangis yang datang daripada fitrah, menangis yang datang kerana suasana, menangis yang datang kerana makrifat. Kata Imam Yazid bin Maisarah, yang pertama, menangis kerana gembira. Yang gembira dengan nikmat dunia, naik pangkat, dapat rumah baru, kereta baru, dapat hadiah misteri, dapat itu, dapat ini, mereka gembira, mereka nangis. Ini menangis yang fitrah berlaku. Yang kedua ialah menangis kerana duka cita. Sedih, duka cita. Ada perkhabaran yang tak baik. Kalau kita pun nangis. Yang ketiga menangis kerana takut, fazak. Takut sangat kita boleh menangis. Yang keempat ialah menangis kerana riak. Oh, ni pelakon-pelakon boleh nangis. Watak pun dia nangis. Kenapa? Cuma nak tunjuk. Dan kita pun kalau riak, kita boleh nangis kerana riak. Tunjuk orang biar kita nampak kita ni bagus sikit. Atau tunjuklah supaya kita dapat apa yang kita nak. Dan yang kelima menangis kerana sakit. Tuan-tuan sakit kaki, tuan-tuan kena garuk boleh menangis. Tuan-tuan kena buasi boleh menangis dalam bilik air. Tuan-tuan demam boleh menangis. Apapun, ya orang kalau sakit tengah menangis itu normal. Sebab itu cara untuk mengurangkan kesakitan. Dan itu cara dia nak takbirkan ini sakit. Supaya ada orang belas kasihan. Supaya ada orang simpati. Dan yang keenam, menangis kerana syukur kepada Allah. Menangis kerana terima kasih. Dan yang ketujuh ialah menangis kerana takutkan Allah. Inilah yang tertinggi. Kata Yazid bin Maisarah, inilah yang akan memadamkan lautan api neraka.
Tangisan seumpama ini memadamkan api neraka. Sebab itu Nabi SAW menyebut tentang ada 3 mata yang tak akan disentuh oleh api neraka. Ya, itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut 2 mata, maksudnya seluruh badan lah. Takkanlah mata tak kena neraka, yang lain kena. Tentu ada, kita katakan 3 jenis mata yang Allah haramkan dia dari neraka. Mata yang pertama yang menangis kerana takutkan Allah. Mata yang kedua yang berjaga pada jalan Allah. Mata yang ketiga yang menundukkannya ketika mana melihat perkara yang haram. Maksudnya kalau seorang tu di hadapan terlintas benda yang haram dilihat, dia pun tunduk, mata ini diharamkan masuk neraka. Mata ini diharamkan. Artinya ada hadis yang menyebut tentang 3 mata yang tak akan disentuh oleh api neraka. Yang menangis kerana Allah, yang berjaga pada jalan Allah, yang menundukkan pandangan pada perkara yang dilarang. Dan bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la zilla illa zilluh, ada 7 golongan yang akan diteduhkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Hari yang tiada teduhan melainkan teduhan Allah. Di antaranya ialah Rasulullah sebut, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadha 'ainah. Lelaki yang bila disebut nama Allah maka mengalir air matanya. Dan bila mengalir air mata, tuan-tuan, bila kita dah sebut dalam hadis tadi, air mata tadi boleh memadamkan api neraka. Yang takutkan Allah. Air mata ni, tuan-tuan sekalian, dia ada syafaatnya sendiri. Sebab itu seorang ulama tabi'in terkenal, Muhammad bin Munkadir radhiyallahu ta'ala anhu, dia bila dia menangis, dia akan sapu pada wajahnya, janggutnya, seluruh dengan air mata dia. Lalu dia berkata, telah sampai kepadaku satu khabar bahawa api neraka tak akan menjilat tempat yang terkena air mata. Api neraka tak akan menjilat tempat yang terkena, api neraka tak akan menjilat badan yang terkena air mata, yang takutkan Allah. Ini air mata yang hebat. Bila kita sebut tadi, pandangan Yazid bin Maysarah ada 7 jenis tangisan. Semua ulama kata tak ada banyak lagi, ada 10 tangisan. Di antaranya ialah menangis kerana dibayar. Ni dalam masyarakat jahiliah, kalau ada orang besar mati, dia akan upah orang untuk menangis. Ini panggil buka mustajab atau musta'ab, menangis yang disewa. Dan yang ke-9 ada menangis kerana muafaqah. Muafaqah ni kerana orang lain menangis, kita pun menangis. Tengok dia menangis, kita menangis. Kadang-kadang kita macam tersentuh dengan orang lain. Dan kita pun tak tahu sebab apa menangis. Hanya kerana kita tengok dia menangis. Macam kita ketawa juga. Kenapa ketawa? Tengok dia ketawa, saya pun ketawa. Awak tahu sebab? Tak ada sebab melainkan kerana tengok dia. Ini panggil muafaqah. Dan yang ke-10 pada kalangan ulama yang membahagikan tangisan tu pada 10, dipanggil menangis kerana rahmat. Ar-rahmah war-riqqah. Sensitif. Sifat rahmat. Bila melihat sesuatu, kita macam kesian. Kita tengok sekian. Kena pula hari ni dengan video yang dimainkan, lagu, muzik yang sentimental, kita rasa lembut hati kita untuk menangis. Dia ada riqqatul qalb. Maka ini jenis-jenis tangisan. Namun yang kita nak adalah tangisan yang mendekatkan kita pada Allah. Sebab itu para ulama menyatakan tangisan orang yang dekat dengan Allah ini ada 3 jenis. Yang pertama dipanggil tangisan yang bersifat zahir. Yang kedua tangisan hati. Yang ketiga tangisan rahsia. Adapun tangisan zahir, kita tengok dia nangis. Ini ahli makrifat di kalangan munibin, orang yang sentiasa bertaubat pada Allah. Panggil munibin, yang sentiasa nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nak kembali, dia tangisi kesilapan itu, kekurangan itu, kesalahan ini, kesalahan itu, kecuaian itu, kecuaian yang ini. Maka dia pun nangis. Yang kedua, tangisan hati. Ini dinamakan sebagai tangisan muridin. Ini disebut oleh Imam Ar-Rifai. Muridin ialah tangisan orang yang
rindu kepada Allah, orang yang hendakkan Allah. Seumpama seorang nakkan sesuatu. Dan yang ketiga nama tangisan rahsia. Ini tangisan muhibbin, orang yang cintakan Allah. Cinta Allah bersangatan, tapi tangisannya tak dia zahir pada zahir dia. Dan bukan benda dalam hati, tapi benda yang lebih daripada hati dia, rahsia. Ini rahsianya. Dan kita dapat lihat kelompok dan golongan ini berlomba-lomba untuk memperbanyakkan kebaikan. Sebab mereka tahu itu jalan dia. Orang mengetahui bahawa jalan untuk mendekati Allah inilah ketaatan pada Allah. Macam kita lah, jalan nak kaya boleh, jalan nak kaya. Lalu jalan nak kaya ialah bekerja. Bekerja, sebab tu kita tengok orang kaya tak berhenti bekerja. Sebab dia tahu itu jalan dia. Sebagai orang yang tak nak kaya, dia tak berhenti berehat. Rehat je. Sebab dia tak nak kaya. Walaupun mulut dia kata nak, dia silap pilih cara. Tanya orang kaya, mana orang kaya yang berhenti bekerja. Dia kaya saya nak berhenti kerja, dia belum kaya. Kalau betul-betul dia kaya, dia tak akan berhenti kerja. Dia terus kerja. Ini orang betul-betul kaya. Hanyalah orang paling kaya dalam dunia. Adakah dia berhenti bekerja? Dia tak berhenti. Sama juga orang yang nakkan syurga, orang yang nakkan kasih sayang Allah, dia tak akan berhenti beramal. Walaupun kita tengok awak dah banyak amalan ni. Dia tak pernah rasa banyak. Sehingga dia sentiasa meneruskan saki-baki usianya. Bila mana terlepas satu kebaikan, maka boleh menyebabkan dia menangis. Maka ini kisah bagaimana kehebatan menangis. Ya, kalau kita fikir yang kita katakan tadi, tentang sekiranya kita macam mana tak menangis, sedangkan mati dekat dengan kita. Macam mana kita tak menangis? Orang yang kita sayang, orang yang kita kenal, orang yang kita tahu, sudah masuk kubur semua. Akan sampai gelerang dan waktu kita. Macam mana kita tak menangis? Kita tak tahu kita ni syurga atau neraka. Hudzaifah bin Yaman, dia menangis ketika mana hampir mati. Dia kata, aku tak takut dunia ni. Tak takut. Kerana tinggal dunia tak takut. Tapi aku bimbang, apakah aku datang menemui Allah dalam keadaan Allah redha ataupun Allah murka. Itu yang aku bimbang. Maka dia pun menangis. Tentang kita tanya apakah Allah redha kita ataupun Allah murka kita. Tidakkah seorang itu boleh menyebabkan kita menangis? Dengan cara hidup kita, dengan perkataan kita, perbuatan kita, dengan dosa-dosa kita, apakah kita sangka Allah redha kita? Ataupun Allah murka? Kata Muaz bin Jabal, nanti kelak, akhirat kelak, manusia berada dalam dua genggaman Allah. Satu genggaman yang dicampak dalam syurga, satu genggaman yang dicampak dalam neraka. Dan aku tak tahu aku berada dalam genggaman mana. Dalam kelompok mana. Sebab kita nanti di akhirat cuma dua, syurga atau neraka. Kalau pilihan cuma dua, ini menjadikan kita berdebar kuat. Kalau pilihan tu ada 4, 5, kita okey. Ada 4, 5 pilihan. Pilihannya betul atau salah. Dia agak suka menjawab soalan yang orang kata jawab betul atau salah je. Tak payah orang nak lagi, saya nak jawab betul atau salah. Sebab jawapan tu tak boleh kita nak beri apa pun excuse. Kita cuma kata betul atau salah. Jangan jawab lain. Maka begitu kedudukan kita. Allah redha ke Allah murka? Syurga atau neraka? Allah rahmat ataupun Allah benci pada kita? Maka persoalan-persoalan ini dijawab dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kalau yang kita lakukan perkara yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang menjadikan kita dekat dengannya, maka kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita kekal istiqamah. Kalau sekiranya apa yang kita lakukan, tuan-tuan sekalian, ini jauh daripada apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, kita patut beristighfar. Istighfar pada Allah, mohon pada Allah, menangis sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tangisan itu menjadikan yang jauh didekati, yang benci dirahmati dan disayangi. Sebenarnya kita sebut tentang kelebihan air mata bagi orang beriman, sehingga para Nabi SAW tak ada cerita tentang mereka, melainkan mereka ialah orang paling kuat menangis. Nangis. Sehingga Nabi SAW kata para sahabat, umpama air yang menggelegak dapat didengari tangisannya. Dalam
dadanya seperti air yang sedang menggelegak. Demikian tangisan yang berterusan sepanjang malam. Demikian juga kisah Nabi-Nabi yang lain. Demikian juga kita baca kisah sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Walaupun sebahagian mereka dijamin syurga, sebahagian mereka dijamin berada pada tempat yang mulia, namun ini tidak menghentikan tangisan takut mereka pada Allah. Ini tidak menghentikan tangisan kebimbangan mereka. Bagaimana mereka nanti di hadapan Allah SWT. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, waktu hampir matinya, dikatakan aku bimbang perjalanan yang jauh dan bekalang yang sedikit. Dan aku tidak tahu ke mana aku akan pergi. Apa yang Allah lakukan pada aku. Kalau seumpama sahabat yang sudah terbukti jasa dan juga kebaikan, masih lagi bimbang tentang nasib mereka. Tetapi bagaimana kita boleh aman? Bagaimana kita boleh tak takut apa-apa? Ketika orang lain sedang menangis, di kalangan orang yang tahu dan terpilih, kita masih seronok dan bergembira. Kita seumpama orang gila, tidak tahu apa yang kita lakukan sekarang. Sekarang orang yang sudah tahu ni sudah pun berada di hadapan kita dan menangis bimbang. Kita masih tak tahu apa beritanya, apa ceritanya, dek jahil kita. Yang depan dah nangis. Dia umpama macam ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita buat satu analogi. Kita masuk dalam satu rumah, kita tengok ni nangis, ni nangis, ni nangis. Kita pun terpun, kenapa nangis? Ya kita tak tahu. Kenapa mereka menangis? Akhirnya kita pun diberitahu. Orang yang paling kita sayang menangis. Orang paling kita sayang mati sebagai contoh. Mak ke ayah. Sebaik saja kita tahu, kita akan nangis. Tapi kita akan menyesal kenapa kita nangis lambat pada orang lain. Kenapa kita baru diberitahu sehingga kita baru nak menangis. Maka mereka sudah mendahului kita dengan tangisan mereka. Dia takut mereka pada Allah. Sebab itu di antara sebab mata kita beku daripada menangis selain pada hati yang keras ialah kerana kejahilan kita. Jahil. Kita benda dunia ni cepat nangis sebab kita tahu benda dunia itu bahayanya. Bahaya kalau harta kita kurang, bahaya kalau kena buang kerja. Kita dah nampak implikasi dia. Bahaya kalau wabak ni menular. Ya, kita bimbang. Kalau kena COVID kita pun nangis. Dijangkit dan sebagainya, dijangkiti. Walau bahayanya cuma hanya berhenti di dunia. Akhirnya kita mati habis. Cerita kita dah habis di dunia. Namun cerita seterusnya masih panjang. Yang sepatut ditumpahkan air mata di situ. Itu Uthman bin Affan. Dia berdiri dekat kubur, menangis sampai basah janggutnya. Lalu hambanya bernama Hanif. Bekas hambanya yang dimerdekakan, Hanif. Kita, ya Amirul Mukminin, kenapa menangis? Dia kata di sinilah menjadi ukuran pada tiap sesuatu. Kalau sekiranya terselamat dalam kubur ini, apa selepas itu akan terselamat. Kalau tidak selamat, apa yang selepas itu lagi dahsyat. Sambil membacakan hadis Nabi SAW, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru. Wa illam yanju fama ba'dahu asyakku. Kubur persinggahan pertama ke negeri akhirat. Kalau terselamat di sini, maka apa yang selepas ini mudah dan senang. Kalau tidak selamat, apa yang selepas ini sukar dan menakutkan. Bayangkan mereka kalau pergi ke kubur, mereka nangis. Tetapi kita pergi ke kubur masih berbicara hal dunia. Sebab kita tak tahu kubur tu apa. Kita masih terus merasakan dapat menongkak langit. Kita terus merasakan macam kita masih lagi perlu membilang usia kita yang masih banyak. Walau tak ada orang layak untuk membilang usianya. Melainkan sebenarnya usianya hampir dengan kematian. Kita nak bilang usia kita banyak mana lagi? Saya 60 tahun lagi, 15 tahun. Tetapi ia usia menuju kematian. Kalau setiap langkah kita ini dekat kematian kita tak bimbang, berarti kita jahil tentang kematian. Kita tak tahu bagaimana kematian telah melakukan pada ramai orang. Bukan sekadar memisahkan mereka daripada orang yang tersayang. Itu perkara yang senang. Tetapi memisahkan mereka daripada peluang. Memisahkan mereka daripada kebaikan yang patut mereka dapat. Sebab bila Syekh Abdul Qadir menyebut, bermula dengan tangisan baru datang cinta. Seorang yang tidak pernah menangis
dengan mendakwa dia mencintai Allah, dia tak akan datang. Cinta kepada Allah ini hadir dan diberikan oleh Allah kepada orang yang mulakan dengan tangisan. Bila dia nangis, maka datanglah ketika itu cinta pada Allah. Dan bila datang cinta seorang kepada Allah, kali ini menangisnya lain. Menangisnya kerana rindu. Rindu untuk kembali pada Allah. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah cinta untuk bertemu dengan dia. Maka dia berpindah daripada menangis kerana takut, atau disebut min khasyatillah, kepada menangis kerana hubbu fi liqa'illah. Man kana yarju liqa' Allah, siapa yang amat mengharap pertemuan dengan Allah, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka teruskan beramal dan jangan sekali-kali sekutukan Allah dengan sesuatu. Maka Allah bila merahmati seseorang, menerima air mata seseorang, maka Allah akan bangkitkan motivasi untuk dia beramal lebih banyak. Tetapi bila seorang tu menangis, lepas tu amalan akhiratnya makin surut atau susut, itulah tangisan riak dan sombong yang Tuhan tak terima. Kerana seorang yang bila mula menangis atas penyesalan, atas dosa, atas maksiat, atas kekurangan yang dilakukan, maka Allah akan ilhamkan padanya untuk dibuat baik lebih banyak. Sebab itu kita boleh tengok, bila mana kita menangis, apakah selepas itu motivasi buat baik itu meningkat naik mendadak, atau kita cuma biasa je. Kalau biasa saja, tangisan tu belum cukup kuat. Belum cukup untuk kita membeli amal-amal soleh yang lain. Tangisan ni dia macam modal. Bila modal kita banyak benda kita boleh beli. Bila nilai air mata tu tinggi, maka Allah tak biarkan orang ni melainkan disibukkan dengan buat baik. Sibuk. Ini bukti air mata yang jujur. Kalau dia nangis, kebaikan macam tu juga. Maka ni air mata yang tak cukup kuat untuk membersihkan diri dia. Kalau kita sebut air membersihkan, kalau air tu tak cukup, boleh tak bersih selai baju? Tak boleh. Air kena banyak. Air kena, kita katakan, bagus, barulah dapat membersihkan. Jadi kita perhatikan waktu mana kita menangis kerana takutkan Allah, mengakui kecuaian kita. Apakah selepas itu dia motivasi pada ketaatan pada Allah? Kalau lepas tu ringan bangun qiyam, ringan baca Quran, ringan untuk menolong manusia, menolong orang, ringan untuk kita menuntut ilmu, ringan dalam semua perkara taat dan ibadat, maka Allah dah beri kita hadiah. Hadiah pertama yang diberikan pada orang beriman ialah hadiah takut. Dan hadiah kedua yang diberikan ialah hadiah cinta. Hadiah takut berupa tangisan. Hadiah cinta berupa amalan. Tidakkah kita dengar satu hadis, seorang hamba itu dia melakukan perkara fardu dan berterusan sehingga dia suka melakukan perkara sunat, dan ketika mana dia suka melakukan perkara sunat, maka aku mencintainya. Fama yazalu yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, sentiasalah, Allah Ta'ala berfirman, sentiasalah hambaku ini menyibukkan dengan perkara sunat hatta uhibbahu, sehingga aku sayang dia. Kita akan tengok seorang yang ditakutkan Allah, dia akan sibuk buat benda wajib, kemudian Allah campakkan cinta, dia mula sibuk buat perkara sunat. Yang wajib tu jangan ceritalah, dia dah jaga elok-elok. Maka kesibukan, maka kita nampak dia orang sibuk. Sibuk, masanya terisi, setiap ruangnya diisi. Pun begitu dia rasa tak cukup. Tetapi orang kalau cinta seseorang, mana mungkin dia rasakan apa yang diberikan itu cukup. Tak. Dia sentiasa ingin menjadikan yang dicintainya meredainya. Hari ni begitu, esok begini. Dia tak akan berhenti. Sebab dia memang jangan sampai orang ni terjejas cinta dengan sebab dia leka ataupun dia tak berikan sesuatu. Maka Allah cinta hamba-Nya yang memperbanyakkan ibadat, yang memperbanyakkan taat, yang cuba merubah diri. Maka Allah sayang dan Allah suka. Dan bila kita sampai pada tahap mencintai Allah SWT, maka sebenarnya
Kata Syekh Abdul Qadir, kita kalau cinta orang, kebaikannya tak akan balik pada kita secara 100%. Tuan-tuan cinta anak-anak, tuan-tuan cinta pasangan, tuan-tuan cinta sesiapa, kebaikan cinta tu tak akan kembali pada kita 100%. Mungkin 10%, 20%. Based bagaimana pula orang tu tengok kita. Tapi bila kita mencintai Allah, 100% dapat kita. 100%. Bukankah kita suka kebaikan kita dapat? Kalau kita nak kebaikan sebenar ialah dengan mencintai Allah. Kalau tuan-tuan cinta makhluk, dia cinta makhluk, kita kena tipu. Dia cinta makhluk, kita terpaksa menelan kejahatan dia. Kita terpaksa biarkan kerosakan yang dia buat. Akhir kita terpalik namanya. Kita termasuk sekali dalam skandalnya. Tapi bila kita cinta Allah 100%, kebaikan balik pada kita. Dunia dan akhirat. Dan Allah inginkan kebaikan pada kita. Allah nak kita dapat kebaikan ini. Dan kadang Allah tidak berhajat sesuatu. Sebab itu bila kita cinta Allah, kebaikan itu pada kita. Dan takkanlah kita tak nak buat sesuatu yang kebaikannya kita dapat. Kita tahu kita boleh untung besar. Dunia akhirat. Dan sebab itu hadirkan diri. Hatikan hati kita untuk rasa khusyuk. Justru itu kita dapat menangis kerana takutkan Allah. Kemudian kita dikurniakan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta yang sebenar. Dan ketika itulah barulah kita di kalangan orang-orang yang selamat. Benar-benar selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Tapi kalau hati kita tuan-tuan tu keras, mata tak boleh nangis, maka tahulah ini daripada hati yang keras. Barangkali kita ni orang yang kuat makan. Barangkali kita ni yang kuat tidur. Barangkali kita ni orang banyak bercakap tanpa tahu bercakap tu faedah atau tidak. Barangkali kita punya kawan-kawan yang jahat, yang tak baik. Barangkali kita jarang dengan ceramah, jarang dengan majlis ilmu. Barangkali kita jarang membaca Al-Quran. Barangkali kita kurang berzikir. Barangkali kita tidak pernah qiyamul lail. 8 perkara yang disebut oleh ulama. Barangkali. Tengoklah yang mana. Tadi sebab kita ketawa banyak sangat. Atau kita makan banyak sangat, atau tidur banyak sangat, atau kawan kita kawan jahat, atau kita ni jarang baca Quran, atau jarang berzikir, atau jarang kita qiyam, melakukan qiyamul lail. Atau jarang kita dengar ceramah dan dengar tazkirah. Jarang. Tak dengar. Lepas itu perbanyakkan kita dalam situasi yang kita sebut tadi. Banyakkan situasi. Sebab memperbanyakkan ketaatan itu menghasilkan kelembutan hati. Kalau tuan-tuan zikir sentiasa letaklah hari ni 1000. Dan tempoh sebulan ni saya nak zikir istighfar 1000 kali. Zikir. Lazimi 1000 tu setiap untuk satu tempoh seminggu. Dalam tempoh ni saya nak baca Quran sejuzuk satu hari. Ni bulan Muharram, bulan yang mulia. Saya nak setiap hari sejuzuk satu hari. Bila kita target, bila kita buat ibadat ada target, berarti kita sedang cuba melembutkan hati kita. Dan bila hati kita lembut, tuan-tuan sekalian, waktu itu kita ibadat tanpa target. Sebab semua hidup kita ibadat. Dia tak ada cerita target. Macam orang bisnes. Orang bisnes, mula-mula dia bisnes, dia fikir target untung-untung. Last kali bila dia memang berjaya tidur, dia pun untung. Seorang tak akan jadi kaya sehingga bila dia tidur, duit dia pun masuk. Itu betul-betul. Sama juga ahli ibadat. Seorang yang bila benar-benar ibadat, tidur dia pun ibadat. Bukan lagi tidur kosong macam orang lain. Tidur dia ibadat. Makan dia ibadat. Bercakap dia ibadat. Semua jadi ibadat. Kan dia sudah menjadi orang paling beruntung di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.